Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat-Nya dapat kita berkumpul dalam majlis yang bahagia ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian di dalam ilmu tasawuf dan juga dalam ilmu fikih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan barakah pengajian ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat di dunia dan akhirat. Kita juga mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengannya Allah selamatkan kita daripada segala musibah, daripada segala bencana, daripada segala masalah di dunia, masalah di akhirat, agar Allah menyelamatkan kita daripada segala bala dan wabak, daripada segala penyakit zahir dan batin. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, yang mana dengannya dapat kita kenal akan perintah Allah dan melaksanakannya dan menyampaikan kepada yang lain. Dan dengannya dapat kita menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam maksiat. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis kafarah ini bagi segala dosa kita. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taubatun nasuh. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang salihin, yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat, dan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan daripada azab di barzakh dan di mahsyar dan di sirat, dan Allah masukkan kita di syurga tanpa hisab bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya was-salihin, syuhada, was-siddiqin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga diri kita dan ahli keluarga kita dan anak-anak kita dan jiran kita dan masyarakat kita dan semua kaum mukminin dan mukminat, dan memberikan kepada kita sentiasa taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana para ulama kita mereka mengatakan majlis ilmu ini adalah majlis kafarah, iaitu ia mana disebab ini Allah mengampunkan dosa dan mengkabulkan hajat. Kadang-kadang bila kita menghadapi masalah, kita menghadiri majlis ilmu, ia mana disebab Allah selamatkan kita. Kadang-kadang kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar. Sebab saya masih ingat bila di Tarim dulu pernah ada beberapa yang belajar menghadapi masalah di kampung. Masalah ini yang besar. Jadi kebetulan pada ketika itu saya menjadi penterjemah, translator. Sebab ada pelajar-pelajar ini mereka nak berbual dengan Habib Salim, nak terangkan dia punya iskal dia. Mereka agak yang tidak berapa confident. Jadi mereka memilih saya untuk menterjemahkan. Jadi saya pun duduk di sana, saya terjemahkan satu persatu tentang masalah mereka. Pelajar yang pertama datang mengatakan masalah Habib, yang ini masalah begini dan begini dan begini di kampung saya, ada orang Nasrani kacau orang Islam ke apa gini, ada pergaduhan ini yang berlaku, mak saya tiada duit dan sebagainya. Maka saya lihat dari Habib Salim ni, dia diam, dia dengar saja. Jadi saya pun menyangkakan mungkin insya-Allah ini syarah yang panjang ini akan datang. Jadi bila budak ini dah habis nerangkan masalahnya, Habib Salim mengatakan kepadanya, bagi kamu belajar dengan baik, insya-Allah istiqamah dalam talab ilm, mempelajari, muraja'ah, hafal,
belajar baik-baik, insya-Allah Allah akan selamatkan segala-galanya. Next. Talib. Pelajar yang kedua. Menanyakan, Habib, saya menghadapi masalah begini dan begini dan begini dan begini. Subhanallah, ini jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Jadi apa yang saya dapat manfaat ni daripadanya, bila kita usahakan untuk kita mencari ilmu dengan ikhlas dan kita menghadiri majlis para ulama, dan begitu juga mempelajari ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dan sebagainya, maka pengajian-pengajian seperti ini menjadi sebab ini Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan bala. Tanpa kita menyedarinya, mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu, na'udzubillah min zalik, sesuatu akan berlaku. Tetapi dengan sebab ini barakah, kita menghadiri majlis-majlis yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada musibah. Dan ia menjadi sebab ini Allah mengkabulkan hajat tanpa kita mengetahui. Itu sebab kita biasa dengar pada haul-haul dan hadis Nabi SAW kan, hadis qudsi, berkenaan dengan satu orang ini, dia menghadiri majlis ilmu. Dan malaikat-malaikat ini bertinggi hingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini mereka selesai, Allah menanyakan kepada para malaikat, apa yang mereka nak? Kita biasa dengar hadis ini kan? Jadi malaikat mengatakan, ya Allah, mereka nak syurga-Mu. Adakah mereka telah lihat syurga-Ku? Tidak ya Allah. Saksikanlah, aku akan masukkan mereka. Masya-Allah. Dan Allah menanyakan kepada mereka, apa yang mereka takut? Malaikat mengatakan, mereka takut ini akan neraka-Mu ya Allah. Adakah mereka lihat neraka-Ku? Malaikat mengatakan, tidak ya Allah. Saksikanlah bahawasanya aku akan selamatkan mereka daripada dimasuki ke dalam neraka. Akhir sekali Allah mengatakan, saksikanlah para malaikatku, aku mengampunkan semua yakni dosa-dosa mereka. Satu orang, malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu orang dia datang, tapi niatnya ini bukan yakni untuk menghadiri majlis, tapi disebabkan dia ada hajat, yakni salah seorang daripada para hadirin, dia ada hajat untuk mengambil ini hajatnya daripada hadirin tersebut. Maka kita ada pepatah yang masyhur daripada hadis ini, yang dikatakan humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah satu kaum la yashqa jalisuhum. Yang ini maksudnya sesiapa yang duduk bersama mereka juga akan mendapatkan nasib. Walaupun dari niatnya ini bukan ini untuk menghadiri, apalagi satu orang yang menghadirinya dengan ikhlas. Jadi ia menjadi sebab ini Allah mengampunkan dosa dan mengkabulkan hajat. Dan ini adalah nasihat bagi diri saya. Hatta bila saya lihat misalan, kalau saya menghadapi ini masalah, saya pernah ini satu ketika menghadapi ada masalah di tempat kerja. Selepas itu saya menghadiri roha Ustaz Iqbal. Roha. Wallahi, bila saya keluar ini daripada majlis, Masya Allah yani, stres yang saya rasa tiba-tiba yang ini diangkat. Kita dapat merasa ini perkara ini, betul ke tidak? Majlis yang mana kita membaca kitab ini para ulama, kitab Salihin, lebih-lebih lagi kitab Asrar Ulumul Muqarrabin. Kitab ini kitab yang sangat luar biasa. Kitab ini saya berkenan cakap apa, di majlis ini Ustaz Iqbal dulu tiap-tiap kali dikhatamkan orang lain baca. Tiap-tiap kali kitab ini dikhatamkan. Sebab Imam Al-Haddad dalam majlis-majlisnya dikatakan dalam muqaddimah, di dalam Ibn Tabaq, dikatakan dalam majlis Imam Al-Haddad, tiap-tiap kali seseorang itu habis yang mengkhatamkan kitab ini, orang lain akan membaca. Masya Allah, kitab ajib. Kalau Imam Al-Haddad melakukan sedemikian, di dalamnya ini banyak rahsia di dalamnya. Sebab nama kitab tersebut kitab Asrar Ulumul Muqarrabin. Dan kitab ini saya nasihatkan semua orang ini. Semua orang. Saya kalau di rumah, saya rasa sekarang saya ada 3 nuskah. Yang dulu bila kita baca dengan Ustaz Iqbal, nushahnya terjemahan. Sebab susah nak dapat dia punya asli. Sekarang Masya Allah, ini mana-mana ada jual. Hatta kalau kita beli online boleh sampai kat rumah. Macam-macam dia punya tabaknya, berwarna-warna dan sebagainya. Dan saya sentiasa menasihatkan sesiapa saja yang belajar bahasa Arab, beli kitab ini. Sebab kitab ini kitab yang sangat luar biasa. Kelebihan dari kitab ini, mungkin saya ceritakan sedikit. Tak maaf saya hari ini saya ceritakan sedikit sebelum kita masukkan kepada kitab ini. Sebab dia ada kait mengaitkan ini dengan ilmu. Kadang-kala kitab ini Asrar Ulumul Muqarrabin, bila
saya pernah ini satu kali menghadapi masalah. Saya hadir di majlis dibaca di dalamnya kitab Asrar Ulumul Muqarrabin. Subhanallah, dah berapa kali ini berlaku, seolah-olah kita mendapatkan jawapannya daripada kitab. Dan seolah-olah bila kita lihat ini kepada kitab dan kita membacanya, penulis sedang yang ini membicarakan dengan kita. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Saya tak tahu bagaimana saya nak terangkan perasaan ini, tapi hakikatnya ini adalah perkara yang ajib. Dan antum boleh tanya siapa yang baca kitab ini. Dia mungkin ada experience ini yang sama, perkara yang sama. Jadi Al-Imam Al-Haddad pada tiap-tiap daripada majlis dia membaca yang ini kitab ini. Pengarangnya adalah Al-Habib Muhammad Al-Aidarus. Kalau tidak saya 3 Muhammad bin Muhammad kalau tidak saya. Antum boleh lihat. Dia meninggal ini di Bandar Surat. Ini kisahnya, ini dia berdakwah di mana? Di Gujarat. Dan makamnya sampai hari ini ada di sana. Jadi daripada Hadramaut yang ini ke Gujarat. Jadi keluarga Al-Aidarus yang ini sampai hari ini ada di sana. Daripada keturunan beliau. Dan beliau adalah yang ulama ini besar, dan bila kita baca kalamnya, masya-Allah. Yang kita lihat ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Jadi kitab-kitab seperti ini, jemaah dirahmati Allah, apa yang saya ingin mengatakan, ada nur, barakah. Ini yang kita berhajat ini untuk kita menghidupkan di Singapura. Kalau di Tarim, majlis semua baca kitab ini. Goha ini membaca ini kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barakah insya-Allah. Begitu juga dengan kitab-kitab Al-Imam Razali, kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Kita berhajat ini kepadanya sebab kita yang berhajat ini bagi rohani kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita taufik dan barakah dan menjadikan di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, Habib daripada Surabaya. Alafu yani. Okay, boleh kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 193. Jangan lupa memperlakukan segala yang baik-baik kepada keduanya dan menahan diri dari membuat sesuatu yang menjengkelkan keduanya. Afwan, antum baca di mana sekarang? 193. Di bahagian mana ini? Tengah-tengah. Tamam. Jangan lupa memperlakukan. Dan kita baca daripada atas sikit. Ketahuilah bahawa berbakti kepada ibu itu lebih utama. Kita dah baca di sini belum? Kita baca. Tamam. Jangan lupa memperlakukan segala yang baik-baik kepada keduanya dan menahan diri dari membuat sesuatu yang menjengkelkan keduanya atau mengecilkan hatinya sehingga menimbulkan kemarahannya. Dalam menjalankan semua hak-hak ini, hendaklah anda berlaku sabar serta memohon Allah untuk membantumu sesuai dengan bunyi firman Allah Ta'ala berikut. Kita dalam Al-Quran Al-Karim, sebagai misal, kita ada ayat dalam surah Al-Isra. Ini ayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala apabila membicarakan tentang daripada adab ini kepada kedua ibu bapa adalah fala taqul lahumā uffin. Janganlah kamu mengatakan perkataan uff. Yang ini perkataan uff ini, dia adalah sesuatu ini perkataan yang boleh menyakiti ibu bapa. Walaupun ia adalah perkara yang perkataan ini perkataan yang pendek, uff. Seperti kalau ibu bapa mengatakan buat ini dan buat itu, kalau kita dalam bahasa kita panggil macam apa? Macam saya tak mahu ini melakukan sedemikian. Ini boleh menyakiti ini ibu bapa. Kita lihat ini Al-Quran menggunakan perkataan uff. Anak mengatakan kepada ibu bapanya uff. Maksudnya saya tidak mahu ini sedemikian. Ataupun yang ini saya tidak suka ini perkara ini. Maka kita lihat dalam Al-Quran secara terperinci Allah mengatakan fala taqul lahumā uff.
yakni Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan ini dengan khusus, yakni bagi ibu bapa. Lebih-lebih lagi apabila inda kibari ahadihima aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang yakni seseorang itu yakni menengking yakni kepada ibu bapa. Kalau perkataan yakni uff yang diharamkan, apalagi benda-benda yang menyakitkan yakni kedua ibu bapa kita. Ulama kita dalam usul ini sebagai misal, mereka mengatakan daripada illah dia adalah al-idha. Maksudnya kalau perkataan yakni uff diharamkan dalam Islam, apa lagi darb. Kalau anak yakni memukul yakni kepada ibu bapanya, ataupun memaki kepada ibu bapanya, ataupun mencaci kepada ibu bapa. Cuba bayangkan kalau perkataan uff ini diharamkan, bagaimana pula yakni perkataan-perkataan yang lain yang dapat menyakiti kepada kedua ibu bapa. Jadi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau ibu bapa kita sudah tua. Ujian daripada Allah. Maka kadang-kadang ia memerlukan ini banyak kesabaran. Jadi ini adalah perkara yang mana kalau kita dapat menjaganya, maka Nabi SAW seperti mana kita terbaca hadis-hadis yang sebelum ini, menjaminkan ini seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga kalau sekiranya dia berbakti ini kepada kedua ibu bapanya. Nah, teruskan. Dalam menjalankan semua hak-hak ini, hendaklah anda berlaku sabar serta memohon Allah untuk membantu sesuai dengan bunyi firman-Nya Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya perkara ini memerlukan kepada kesabaran. Biasanya dalam Islam, ganjaran yang besar memerlukan pengorbanan. Ganjaran yang besar dalam Islam, yakni maksudnya ganjaran syurga, ganjaran yang mana Allah mengampunkan semua dosa, ganjaran manusia mati dalam husnul khatimah dan diselamatkan daripada azab di sakarat dan barzakh. Biasanya ia memerlukan kepada apa? Dia bukan ini benda yang senang. Adakah yang dimasuk ini ke dalam syurga dan mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah perkara yang mudah? Dia bukan ini perkara yang mudah. Dia memerlukan kepada mujahadah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Yani Allah yang ini akan memberikan hidayah bagi jalan-jalan ini Allah Subhanahu Wa Taala dapat dimasukkan ke dalam syurga, dapat mendapatkan kebahagiaan. Tetapi syaratnya adalah mujahadah, yakni mesti ada usaha dan juga yakni pengorbanan diri dan masa dan harta dan kesabaran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia dengan kesabaran. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Imam Al-Haddad dia menukilkan ayat daripada Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang makna ini. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Yani seseorang itu tidak mendapatinya melainkan yakni orang yang bersabar, dan juga yakni kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Nah, teruskan. Besarnya keutamaan bakti kepada ibu bapa. Ketahuilah bahawa berbakti kepada ibu itu lebih utama dari berbakti kepada ayah. Disebabkan sang ibu itu lebih banyak menanggung kesulitan ketika mengandung dan melahirkan. Kemudian sang ibu itu lebih banyak belas kasihannya dan kesayangannya dalam apa yang ditanggungnya dari kepayahan menyusu dan membesarkan anak dan seterusnya. Ini berdasarkan juga dengan hadis Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan menanyakan ini tentang hubungan ibu dan bapa. Maka Nabi SAW ini menekankan ibu. Selepas ini kali yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bapa. Dan juga Al-Quran juga membicarakan ini tentang bagaimana seorang ibu mengandung yakni anak ini dan juga menyusuinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mendoakan lebih-lebih lagi kepada ibu dan juga yakni kepada bapa yakni atas belas kasihan mereka dan juga penjagaan mereka apabila kita masih dalam keadaan kecil. Nah, Nabi SAW pernah menjawab orang yang bertanya kepadanya, siapa yang lebih berhak untuk mendapat kebaikan persahabatanku? Jawab Nabi SAW, ibumu.
Orang itu bertanya lagi dan beliau terus menjawab juga, ibu. Dan pada kali keempat barulah dia menjawab, ayahmu. Kemudian, siapa yang terdekat denganmu? Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur berkenaan dengan hubungan ini ibu ini dan bapa. Dan kita lihat ini keindahan ini Islam, bagaimana ini Islam memerintahkan kita melaksanakan ini kebaikan ini kepada kedua ini ibu dan bapa kita. Dan seperti mana kita mengatakan banyak kali daripada tanda akhir zaman, banyak berlaku uququl walidain. Ini juga perkara yang kita nak kena. Pertama sekali kita jaga diri kita supaya insya-Allah kita meletakkan keazaman untuk kita mengamalkannya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang masih ada ibu bapa, ini adalah peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah memudahkan. Dan juga kita harus menyampaikan kepada anak-anak muda kita. Sebab zaman yang kita tinggal ini, kita memerlukan untuk kita menyebarkan perkara ini. Kita mengajarkan ini kepada saudara mara kita tentang kepentingan ini. Sebab dengannya kita insya-Allah akan mendapatkan barakah dalam kehidupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan barakah ilmu. Kalau kita diredai ini oleh ibu bapa kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu barakah. Barakah dalam ilmu, barakah dalam kewangan, barakah dalam anak-anak, barakah dalam kehidupan kita. Dengan sebab ini kita berkhidmat ini kepada ibu ini dan bapa kita. Jadi alhamdulillah yani dengan Islam Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita banyak ini perkara. Maka ia balik ini kepada keadaan kita, sama ada kita nak mengamalkannya ataupun kita tidak mengamalkannya. Kalau kita mengamalkannya, kita akan lihat bagaimana Allah insya-Allah ini akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mendapatkan barakah ini insya-Allah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita berhenti di sini dan kita masuk kepada kitab yang seterusnya.